Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idha syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan berapa hari dah sembahyang sini? 3 no. Kira berapa lama lagi nak siap ni? Oh, yang ni pun nak bagi pecah tak? Oh, nanti 19 sana pula. Oh, tak apalah, lagi cantik lah masjid tuan-tuan ni no. Mudah-mudahan lah. Kemudian nampak ramai pula duduk kawasan ni. Tuan-tuan tak boleh nak sendak kat dinding sangat lah no. Ni tak penuh dinding rapat. Jadi nampak ramai tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana? Ke surat 63. Habis dah tu. Tapi kita start bawah tu kan, hak baru tak? Dan diriwayatkan Zabin bin Adi. Yang atas tu habis dah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Dan diriwayatkan Zabin bin Adi berkata, ia telah mengadu aku kepada Anas daripada Raja Hajjaj yang amat zalim. Jadi ada seorang lelaki ni tabi'in, nama dia Zabin bin Adi. Dia mengadu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi lah, yang berkhidmat dengan Nabi SAW selama 10 tahun. Dia menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik salah seorang sahabat Nabi yang banyak menghafaz hadis dan meriwayatkan hadis. Jadi dia mengadu pada Anas ni, Zabin bin Adi, dia mengadu tentang zalim dan jahatnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, itu nama dia. Baik. Maka berkata Anas, nanti kita sebut siapa Hajjaj ni. Maka berkata Anas, bila Zabin bin Adi ni mengadu pada Anas, memang Hajjaj ni jahat lah, memang zalim, tapi dia ada juga kebaikan lah, tapi zalim lah. Dia bunuh, masa pemerintahan dia 20 tahun tu, dia bunuh lebih kurang 120,000. Banyaknya dia tak bagi makan dan minum. Dia tangkap, tak bagi makan, bagi minum. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi banyak ulama yang memang nyebut dia sebagai pemimpin yang zalim dan jahat lah, dan disebut sebagai musuh Allah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi maka Anas berkata, hendaklah sabar olehmu, kerana bahawasanya tiada datang di atas kamu oleh satu zaman, melainkan zaman yang kemudian daripadanya itu paling jahat daripada zaman yang terdahulu, hingga kamu jumpakan Tuhan kamu. Makna dia sabarlah, ataupun dalam bahasa Arab dia, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Maksud dia, tidak datang satu zaman kecuali zaman yang datang tu lebih jahat daripada zaman sebelum. Ada begitu tuan-tuan. Sampailah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Memang begitu zaman. Zaman yang terbaik zaman Nabi dengan para sahabat. Tak apa. Ini cabut ni. Tapi tak apa, saya pegang okey je. Tak lengoh. Lengoh. Jadi sedap sikit, macam nak menyanyi sikit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tidak datang satu zaman terbaik zaman Nabi SAW.
Lepas zaman Nabi dengan zaman sahabat, lepas tu tabi'in, itu zaman yang terbaik. Lepas tu zaman sahabat, zaman Nabi, zaman sahabat, Nabi dah tak ada. Lepas tu zaman tabi'in. Kenapa disebut tabi'in? Tabi'in ni maksudnya orang yang mengikuti sahabat Nabi. Sahabat Nabi dididik oleh Nabi SAW. Meninggalnya sahabat, datang zaman tabi'in, orang yang ikut sahabat. Sahabat ni ikut Nabi lah, Nabi yang didik dia. Habis tabi'in, datang zaman tabi'in, pengikut kepada pengikut tabi'in. Habis zaman tu, datang pula zaman tabi'in. Sampai pada kita ni berapa tabi' dah tuan-tuan? Tabi'. Mungkin 10, 11 tabi' ke 14, 15 tabi' tuan-tuan. Pengikut kepada pengikut tabi'in. Tabi'in tu pengikut sahabat. Sahabat tu Nabi yang didik. Jadi tuan-tuan, makin lama zaman tu makin teruk, sampailah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sampai kita mati. Jadi Hajjaj ni siapa dia yang disebut ni? Hajjaj adalah orang daripada suku Bani Saqif. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nabi pernah bersabda akan datang daripada Bani Saqif ni dua orang. Satu kadzab, pembohong besar. Satu lagi mubir. Mubir ni orang yang banyak menumpahkan darah. Kejam. Hajjaj kejam. Sampai ada orang ulama kata Hitler dengan Hajjaj ni, Hajjaj kejam lagi lah. Jadi kadzab ni adalah Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Yang ni juga Bani Saqif. Dia mengatakan Jibril datang pada dia menyampaikan wahyu, dan dia mengaku jadi Nabi. Dia pun mati dibunuh lah. Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Dia kadzab, penipu, daripada Bani Saqif juga. Yang mubir ni Hajjaj ni, Hajjaj. Nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia ni menumpahkan darah. Jadi tuan-tuan, dia ni hidup pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Masa dia jadi panglima perang tu, khalifah yang diangkat oleh umat Islam adalah Abdullah bin Zubair. Inilah khalifah yang diiktiraf oleh ulama dan majoriti umat Islam. Abdullah bin Zubair, yakni cucu Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Zubair. Hajjaj ni pula, dia di bawah kerajaan kecil yang terpencil lah, Bani Umayyah, bawah Abdul Malik bin Marwan. Cumanya Hajjaj ni dia hebat berperang, pandai perang, pandai bercakap, pandai semua tuan-tuan. Dan ini hafal Quran. Dan Hajjaj ada jasa yang besar dalam Quran tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau bukan kerana Hajjaj, mungkin tuan-tuan tak boleh baca Quran lah. Pasal Hajjaj lah yang bubuh baris. Baris dalam Quran tu Hajjaj yang bubuh. Dulu Quran mana ada baris. Dia guna kaedah ilmu Nahu, tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan pandai Nahu Saraf, tuan-tuan boleh baca Quran. Tak ada baris, tak ada baris dan tak ada titik, tuan-tuan boleh baca. Yang belum titik Abu Asad Ad-Du'ali. Tapi yang berbaris ni Hajjaj. Kita boleh baca Quran sampai hari ni tuan-tuan. Jasa Hajjaj. Abu Zalim. Jadi Hajjaj ni tuan-tuan, dia menyerang kerajaan khalifah yang diiktiraf, iaitu Abdullah bin Zubair. Dia serang, tapi disebabkan dia ni kejam dan dia ni bengis dan dia jenis apa, berani, pandai perang, dia berjaya mengalahkan tentera Abdullah bin Zubair. Sampailah dia kepung Abdullah bin Zubair di Mekah. Dan waktu dia tak boleh nak masuk, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, zalim tak zalim dia guna apa, lestik batu. Tahu lestik batu besar tu, Arab panggil manjanik. Lestik batu besar-besar tu. Jadi dia guna lestik batu tu serang Mekah, sehingga Kaabah runtuh terkena tu. Kaabah runtuh terkena batu besar tu. Hajjaj ni lah kejam sungguh. Lepas dia dah tawan, dia bunuh Abdullah bin Zubair. Ni Abdullah bin Zubair ni ulama sepakat ni sahabat yang mulia. Anak cucu Sayyidina Abu Bakar lagi tuan-tuan. Maka dia bunuh Abdullah bin Zubair dan dia pancung kepala Abdullah bin Zubair, dia gantung kat Kaabah tu. Oh, kejam lah. Sedangkan yang ni sahabat Nabi yang banyak puasa, yang banyak sembahyang malam dan menyambungkan silaturahim. Kemudian dia ambil mayat Abdullah bin Zubair, dia lempak ke perkuburan orang Yahudi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kejam lah. Dan dia jangan siapa lawan dia bunuh. Dan last kali dia bunuh, dia banyak ulama dia bunuh. Dan yang terakhir sekali dibunuh adalah anak murid Ibnu Abbas, ulama besar tafsir, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni tuan-tuan buka mana-mana tafsir, Ibnu Katsir ke,
Tabari ke, Qurtubi ke, Suyuti, mana-mana tafsir akan ada nama Sa'id bin Jubair. Ini ulama besar tafsir. Sa'id bin Jubair ni lah orang terakhir Hajjaj bunuh. Hajjaj tikam tengkuk dia, dan dia berdoa supaya dia lah orang yang terakhir Hajjaj boleh bunuh. Memang betul, lepas dia bunuh Sa'id bin Jubair, lepas tu dia sakit dan dia pun mati ya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi dia bunuh, saya sebut tadi tuan-tuan, 120,000. Banyak yang dibunuh dia tak bagi makan. Masa dia mati tu, ada lagi 33,000 yang sedang menunggu hukum mati. Ada lagi 81,000 dalam penjara. Kau jam tunggu. Dia memang senang, nampak lain macam dia tangkap, lain macam dia tangkap. Macam SA lah. Kejam sungguh. Itu yang dia boleh maintainkan kerajaan Bani Umayyah tu. Jadi tuan-tuan, itulah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sampai zalim tak zalim Hajjaj ni, pernah satu ketika dia, walaupun dia ganas, kejam, tapi Hajjaj ni dia tak erti berenang. Pernah dia mandi, dia hampir lemas. Bila hampir lemas, ada orang terjun selamatkan dia. Bila selamatkan Hajjaj sampai ke tepi, orang lelaki tengok, lah Hajjaj rupanya, dia tak tahu. Itu Hajjaj kata kat dia, minta apa saja aku bagi. Lelaki ni kata, aku minta kau jangan beritahu orang, aku selamatkan. Tidak orang katuk dia. Jahat Hajjaj ni, orang benci dia. Sebab tu cumanya Hajjaj ni tuan-tuan, yang kita agak pelik sikit lah. Jahat-jahat dia ada sudut baik dia lah. Sudut baik dia pertama, dia berbaris dalam Quran tu. Yang kedua, dia ni sangat sayang orang hafal Quran. Dia banyak buat madrasah-madrasah orang hafal Quran. Dia kalau ada duit dia bagi pada orang yang hafal Quran. Sehingga masa dia mati, padahal dia gubernur yang memegang wilayah Iraq, kaya. Masa dia mati, harta yang ada hanyalah 300 dirham. 300 dirham ni duit kita lebih kurang dalam 6,000 ringgit. Itulah duit yang ada pada dia. Orang sangat pelik, padahal dia gubernur besar ni. Habis tu duit dia pergi mana? Duit dia banyak diinfak di masjid-masjid dan rumah hafal Quran. Dia jumpa orang hafal Quran, dia bagi duit. Orang hafal Quran, dia bagi duit. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebab tu kata Umar bin Abdul Aziz, dia kata, ma hasadtu Hajjaj adu Allah. Aku ni tak dengki pun pada Hajjaj, musuh Allah. Umar bin Abdul Aziz pun gelar Hajjaj ni musuh Allah. Aku tak dengki pada Hajjaj, musuh Allah itu, illa fisnatan, melainkan pada dua ni dicemburu pada Hajjaj. Dicemburu. Yang pertama, kerana Hajjaj ni ala hasadi iyahu ala hubbihil Quran. Hajjaj ni orang yang sangat cinta pada Quran. Dia sayang sungguh Quran. Itu benda yang pelik pada dia. Sayang sesayang-sayangnya Quran. Wa i'ta'ihi li ahli, dan duit dia yang ada ni dia bagi pada orang yang hafal Quran. Duit yang ada ni dia bagi pada orang hafal Quran. Dia laburkan, jumpa orang hafal Quran, dia akan bagi duit. Itu yang pertama. Yang Umar bin Abdul Aziz ni cemburu. Ialah kita boleh baca Quran, tak ada baris kita tak boleh baca. Saya tak boleh baca, tak ada baris. Bukan senang nak baca tuan. Jadi tuan, itu jasa Hajjaj sampai hari ni. Yang kedua tuan-tuan, yang Umar bin Abdul Aziz cemburu dengan Hajjaj ni, masa dia nak mati tu, dia berdoa pada Allah. Dia kata, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah dosaku. Fa innan nas yaz'umu annaka la taf'al. Sedangkan manusia semua menyangka engkau takkan ampunkan aku. Itulah yang dia doa sebelum dia mati. Jadi kita nak sebut Hajjaj ni lagu mana di akhirat, Allahu a'lam. Itu ya. Sebab pertama, jasa dia besar, tapi zalim dia pun besar. Jahat dia musahkan juga. Dia bunuh Abdullah bin Zubairnya, bunuh Sa'id bin Jubairnya, bunuh ramai ulama yang tu, ratus ribu matinya. Tapi hujung dia, tapi dia sangat sayang Quran. Jadi sebab tu bila nak sebut tentang Hajjaj ni tuan-tuan, memang bila cerita cuma pelik Hajjaj ni, pertama dia tak pernah layan pelacur, padahal dia ada kuasa. Dia bukan jenis kaki perempuan. Tak pernah layan pelacur, tak pernah makan harta negara, tak pernah Hajjaj. Bukan dia, cuma dia kejam je. Tak pernah kok dia nak solam duit negara kan, tak ada tuan-tuan. Kok nak main perempuan kan, tak ada kan. Kok nak tinggal sembahyang, tak ada. Kok dia nak minum arak kan, tak ada. Bukan orang lagu tu, walaupun dia ada kuasa. Cuma dia ni jenis straight tu melampau-lampau sangat. Jadi bagaimana Hajjaj di akhirat, wallahu alam. Tapi itulah doa dia yang terakhir, Allahumma ghafirli fa innan nas yaz'umu annaka la taf'al. Ya Allah ampunlah dosaku, sedangkan manusia menyangka engkau takkan ampunkan aku. Itu doa dia yang last lah.
Di akhirat dia lagu mana? Wallahu alam. Baik tuan, tapi dia zalim lah. Baik tuan, kemudian berkata Anas juga, telah aku dengar akan hadis ini daripada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis ini oleh dua rawi, Bukhari dan Tirmizi. Maka dipahamkan daripada hadis ini bahwasanya zaman yang kemudian itu paling jahat daripada zaman yang terdahulu. Nampak? Zaman kita ni 2022 lebih jahat daripada dulu. Ini bukan Malaysia saja, mencakupi seluruh dunia. Seluruh dunia ni tuan-tuan, tahun ni lebih baik daripada tahun depan. Boleh lah. Tahun depan lebih baik daripada tahun depan lagi. Boleh lah. Tahun ni lebih buruk pada tahun lepas. Tahun lepas lebih buruk daripada tahun sebelum tu lagi. Makna dia kita makin jauh pada Nabi, makin teruk dunia. Nah, ni bukan cerita Malaysia je, seluruh dunia. Keadaan umat Islam di atas muka bumi dan keadaan dunia, dia makin jauh pada Nabi, dia makin teruk. Sampai bila? Hingga zahir Mahdi. Mahdi. Siapa Mahdi ni tuan? Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi ni, pertama tuan-tuan, orang mengaku Imam Mahdi ni banyak lah. Baru ni pun ada kan di tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Padahal tarekat itu antara yang diiktiraf oleh kerajaan Negeri Sembilan. Tapi dia punya amir dia tu katanya dia nak bai'ah Imam Mahdi kot. Ada di TV kan Imam Mahdi, dan kemudian pusat tarekat dia ditutup. Saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang mengaku Mahdi ni banyak lah. Mengaku Nabi ni 30 Nabi sebut. Selepas Nabi meninggal akan ada salasunad dajjalun kadzabun, akan ada 30 dajjal penipu yang mengaku jadi Nabi. Yang mengaku jadi Nabi ada 30 sampai hari kiamat nanti. Tapi yang mengaku Mahdi ni saya tak boleh kira, tuan-tuan. Sangat banyak, tuan-tuan. Banyak ajaran sesat mengaku Mahdi. Dan Mahdi yang paling berjaya sekali di Sudan. Di Sudan ada seorang kulit hitam tu, dia berjaya mengalahkan penjajah, dia berjaya buat kerajaan yang bersekutu dengan hukum Islamnya. Dia mengaku dia Imam Mahdi, tapi dia punya perjuangan dia berjaya. Mahdi di Sudan lah perjuangan Mahdi yang paling berjaya, matilah dia. Malah ada ulama yang mimpi jumpa Nabi, Nabi kata itulah Mahdi. Macam-macam tu bukan Mahdi, tuan-tuan. Mahdi bukan kulit hitam. Mahdi ni daripada Nabi, daripada keturunan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, dan Mahdi ni kalau ikut pandangan yang kuat di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, Mahdi bukan daripada jalur Husain, tapi Mahdi daripada jalur Hasan. Ini pandangan yang paling kuat. Dan Syiah tak suka lah. Pasal Syiah dia kata daripada jalur Husain. Pasal dia tak kata pada jalur Hasan. Ada apa sebab lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau puasa orang Syiah ni, dia hanya mengagungkan jalur Husain sahaja. Pasal tak? Itu yang dia angkat. Husain, Petu Husain apa? Yang Ja'far Sadiqnya, Musa Kazimnya, siapa lagi? Yang hak semua tu, Muhammad Al-Baqirnya, yang tu semua jalur Zainal Husain. Mana jalur Zainal Hasan? Dia tak angkat pun. Mana daripada jalur Abbas? Abbas juga keluarga baik, keluarga Nabi. Mana jalur Aqil? Mana jalur Ja'far? Keluarga Nabi ni daripada 4 jalur. Alu Ali, keluarga Sayyidina Ali, Hasan Husain ke bawah. Alu Abbas, anak Abbas, pak saudara Nabi tu. Pak saudara Sayyidina Ali ni sepupu dengan pak saudara mana rapat? Pak saudara lebih rapat. Kalau ikut pak saudara, Abbas tu pak saudara Nabi. Keturunan Abbas sampai hari ni ada. Mana-mana pada keturunan Abbas juga Ahlul Bait. Kemudian keluarga Ja'far. Ja'far siapa? Abang Sayyidina Ali. Keturunan Ja'far sampai hari ni ada. Keturunan Aqil, adik Sayyidina Ali, sampai hari ni ada. Tapi kalau tuan-tuan jumpa orang Syiah ni, dia jalur 12 imam tu je. Padahal punya banyak lagi. Dia sempit kan, tuan-tuan. Dia sempit kan. Siapa suruh sempit ni main dalil? Yang nyempit kan tak ada dalil pun. Lepas tu tuan-tuan, dia kata imam 12 tu Muhammad bin Hasan Al-Askari, itulah Imam Mahdi, dia kata. Menyorok, dah duduk dalam gua di Iraq tu, di Samarra, Sirdap ni lubang kecil, di Samarra, Sarra Marra'ah. Duduk di situ dah 1200 tahun, tuan-tuan. Kalau Ashabul Kahfi, tuan-tuan, hidup duduk dalam tu lagi. Ini Syiah punya. Sebab tu Syiah panggil Mahdi Muntazar, Mahdi yang ditunggu. Kita tak guna Mahdi yang ditunggu sangat, tuan-tuan. Jadi bagi Syiah, Mahdi tu dah ada, dah 1200 tahun duduk dalam satu lubang kecil di Iraq. Ini pegangan Syiah.
Tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis. Ini dakwaan mereka. Dan Syiah ni macam-macam. Ada yang percaya Imam 7, ada yang percaya Imam 4, macam-macam. Ada yang kata percaya Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, anak Sayyidina Ali tu juga nanti yang akan lahir di akhirat. Syiah ni macam-macam tuan-tuan. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi akan lahir bukan di pegangan yang paling kuat, daripada jalur Hasan. Dan dia belum lagi, dia bukan duduk dalam gua tuan-tuan. Dia akan dilahirkan. Dan nama dia macam nama Nabi Muhammad. Dan nama ayah dia macam ayah Nabi. Nama apa? Muhammad bin Abdullah. Syiah punya Muhammad bin Hasan, tak situ pun dah salah. Muhammad bin Abdullah, itu nama dia. Dan macam mana kita nak kenal Imam Mahdi ni tuan-tuan? Bila keluar Imam Mahdi, tuan-tuan tahu tu Imam Mahdi. Saya nak sebut macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, bila kita keluar pada perut ibu kita, siapa ajak kita minum susu? Naluri kan, pandai je isap susu tu. Tuan-tuan, bila keluar Imam Mahdi nanti, dia akan dibai'ah di Mekah. Seluruh umat Islam akan tahu itulah Mahdi. Melalui dia lah umat Islam akan bersatu bawah dia. Yang hak mengaku banyak ni, banyak mohong tuan-tuan. Di Malaysia ni dulu ada kat Putrajaya kan, yang bawa pedang tu, mengaku Imam Mahdi. Lalah polis tembak, matilah Mahdi tu. Dulu ada 3 orang. Saya ingat ada seorang Ustaz Mursyidi atau Ustaz Rashidi daripada Jawi. Dia cerita ada 3 orang datang ke pegawai di pejabat Jawi di Kuala Lumpur, kata kami 3 orang ni Imam Mahdi. Bagi tahu kat Jawi ya, kami 3 orang ni Imam Mahdi. Jadi minta Jawi tolong isytiharkanlah, kami 3 orang ni Mahdi. Kalau kita ni malu lah tuan-tuan. Tidak, anda tak malu. Kami 3 orang ni Mahdi. Peninglah kepala pegawai apa? Pegawai Jawi tu macam mana nak buat 3 Mahdi pula mai. Ustaz Rashidi tu kata macam ni lah. Setahu saya ni Imam Mahdi ni 1 ya. Bukan 3. Lah ni bincang lah sama hampa yang mana 1 Mahdi. So bincang lu mana 1 Mahdi. Karut tuan-tuan. Ada satu cerita tu Ustaz di Jordan. Seorang Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khalidi. Dia pernah duduk dalam satu majlis, dia tengah mengajar, tiba-tiba ada satu orang Arab mai. Ni orang Arab percayalah sikit tuan-tuan, Mahdi bukan orang Melayu. Dia kata apa? Assalamualaikum, anal Mahdi. Sayalah Imam Mahdi. Dia beritahu kat Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ni, saya dah Imam Mahdi. Kata Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi, Al-Mahdi la yusmah an yatakallam huna. Mahdi tak dibenarkan bercakap di sini. Dia duduk. Mahdi orang tu duduk. Mahdi pula kena ikut arahan. Tapi baguslah Mahdi tu. Bila Syekh Abdul Fattah tak bagi dia bercakap, dia pun duduk diam betul-betul. Jadi tuan-tuan, cerita Imam Mahdi ni jangan tuan-tuan mudah percaya. Macam tarekat tu, nampak tak yang pergi sana konon nak bai'ah, tak ada pun Imam Mahdi tuan-tuan. Dia punya, saya tak tahu lah ni senyap dia. Dia balik ke tak balik, apa nama ustaz tu. Mahdi ni dia keluar, kita kenal terus. Boleh lah. Dia akan bai'ah di Mekah. Siapa yang dengar di bai'ah, kita kena pergi bai'ah walaupun kita merangkak di atas salji. Nabi sebut walau habwan ala salji, walaupun kita merangkak di atas salji, kita kena pergi bai'ah pada dia. Baik tuan-tuan, kemudian Mahdi dan Isa. Mahdi dengan Nabi Isa, mana turun dulu? Mahdi dulu, kemudian baru datang Nabi Isa. Siapa meninggal dulu? Imam Mahdi dulu, barulah Nabi Isa. Boleh lah. Gitulah kalau ikut yang saya baca, atau mungkin ada riwayat yang lain. Baik, maka jadilah iaitu zaman dan imannya. Maka jadilah baik zaman dan imannya. Bila datang Imam Mahdi, datangnya Nabi Isa alaihi salam, maka jadilah baik zaman dan imannya. Bila nak main Imam Mahdi ni, wallahu alam. Banyaklah tuan-tuan kalau tengok pengkaji-pengkaji yang panggil ilmu eskatologi kan, ilmu yang mengkaji tentang peristiwa akhir zaman. Orang Yahudi ada, orang Kristian ada, orang Islam ada. Banyaklah teori macam-macam. Ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni kata lagu ni, macam-macam tuan-tuan. Tapi saya ingat yang ustaz cakap semua itu pandangan masing-masing lah. Dan dulu tu ingat ada seorang ustaz tu kata kan, bulan Ramadan tahun lepas akan datang meteor kan, hempak bumi, kemudian jadi duhan, maka matilah 1/3 penduduk bumi. Macam itulah, berdasarkan hadis palsu.
Rupanya tak jadi pun tuan-tuan. Itu saya kata kadang-kadang banyak sangat pengkaji-pengkaji yang kadang-kadang dia mengeluarkan pandangan dia sendiri. Dan pandangan dia tak tepat. Kenapa tak tepat? Sebab hari kiamat ni sebenarnya hanya Allah yang tahu. Kita hanya tengok tanda-tanda dia saja. Untuk kita agak ni sukar. Tengok tanda dia tuan. Kita tengok tanda, kita tahu hari kiamat makin dekat. Kemudian, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ia telah bersabda Nabi SAW, betapakah dengan dikau apabila ditinggal akan dikau dalam jemaah yang hina-hina daripada manusia yang berselisihan oleh segala perjanjian mereka itu dan segala amanah mereka itu, dan jadilah mereka itu seperti ini, dan berpunca berpinca apa ni? Ia Nabi SAW di antara segala jarinya. Oh, dia jari dia. Jadi Nabi SAW kata kepada Amr bin Al-As, Nabi kata kat dia, Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi kata pada dia, bagaimanakah engkau apabila ditinggal akan dikau dalam jemaah yang hina? Maksudnya nanti akan datang satu hari, alhamdulillah, manusia-manusia yang hina-hina. Daripada manusia yang bersisih oleh segala perjanjian. Manusia hina ni manusia yang pertama tidak berpegang pada janji. Yang sikap munafik lah. Idza wa'ada akhlafa, tuan-tuan. Bila berjanji dia mungkiri. Kemudian, dan segala amanah yang diberikan depa khianat. Apa-apa amanah lah tuan-tuan, harta ke apa ke, jawatan ke, harta amanah yang orang bagi, dia khianat. Kemudian, dan jadilah mereka itu seperti ini. Dan Nabi ambil jari Nabi ni, di antara segala jari Nabi-nya, berkata oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dan apalah engkau suruh akan daku pada ketika itu? Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ni tanya pada Nabi, bila hidup dalam zaman masyarakat yang mungkir janji, yang tak amanah, jadi nak buat apa? Apa yang Nabi suruh kita buat? Jadi kalau Nabi, kita tengok sekarang masyarakat ni tentu ada tak masyarakat yang menyalahi janji? Banyak. Adalah masyarakat yang tidak amanah? Ada. Habis tidak harta negara makan juta-juta. Ada ke tak ada tuan-tuan? Ada. Dulu terkenal dengan Imelda Marcos. Mana tu Imelda Marcos? Filipin. Sampai miskin lah Filipin tu, dia sapu dia. Di Malaysia ada ke? Ada ke? Saya tak pastilah tuan-tuan. Ada ke yang di penjara pasal masalah duit? Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Saya nak ceritanya tuan-tuan masalah duit lah tuan-tuan. Nah, masalah wallahu alam lagu mana tuan-tuan pengurusan dia. Cuma saya nak bagi tahunya kebanyakannya, saya tengok berita, orang yang buat tuntutan palsu ni datuk-datuk. Semua berita kan? Tipu, tuntutan palsu. Dia buat tuntutan palsu pada kerajaan. Banyak orang yang ada title datuk-datuk. Malah dia bukan orang miskin, orang kaya. Apa dah? Pembinaan pun ada tu. Mana-mana pun ada betul. Gitu tuan. Baik, jadi tuan-tuan, Abdullah bin Amr bin Al-As tanya apa yang Nabi suruh bila kita duduk dalam masyarakat yang rosak. Maka bersabda Nabi SAW, lazimlah olehmu akan berapa perkara. Ini pesanan Nabi. Kalau kita kata inilah masa dia, masyarakat teruk dengan tidak memenuhi amanah dan tidak memenuhi janji dia, banyak menipu je tuan-tuan. Baik, yang pertama apa? Lazimkah hendaklah olehmu duduk dalam rumah engkau jua, melainkan kerana keluar buat ibadah. Makna dia jangan banyak keluar lah. Pasal apa? Yang kat luar sana tu macam-macam perangai dia. Dia perangai elok, ada perangai tak elok. Jadi nak keluar ni keluar ibadah. Ibadah ni main semayang ataupun berdakwah. Betul tak? Dakwah kita keluar nak pergi nasihat orang ke. Kalau nak pergi lepak, join sekali dia pun buat kerja. Banyak yang buat kerja bukan-bukan ni. Kita kalau join orang ni banyak yang jenis tak semayang, banyak. Betul tak? Jenis orang kaki ketum pun ada. Jenis macam-macam jenis ada manusia ni. Jadi Nabi suruh kita kalau duduk masyarakat yang dah rosak,
Nabi suruh kita banyak duduk di rumah. Kalau nak keluar ni, keluar ibadah, pergi dengar ceramah ke, pergi semayang ke, pergi nasihat orang ke, pergi kenduri ke, kenduri juga ibadah, pergi kenduri kendara ke, benda yang kita buat yang agama suruh kita keluar lah. Kalau tuan-tuan saja-saja pergi jalan di Kosif ke, Maidin ke, banyak maksiat tak tuan tengok situ? Banyak kan yang mendedah aurat dan sebagainya tuan-tuan. Kita akan tengok macam-macam masyarakat. Jadi Nabi suruh kita duduk banyak di rumah. Dan lagi satu makruh. Ingat, duduk di jalan ni makruh. Kita dah lepas kot yang Nabi larang duduk di jalan tu. Betul tak? Kecuali kenapa? Jangan duduk di jalan-jalan. Makruh kita suka lepak di jalan-jalan. Melainkan tuan-tuan kena tunaikan hak jalan kan, bagi salamnya, nahi apa, suruh benda yang baik, cegah benda yang mungkarnya, jaga pandangannya, jaga perbuatannya. Baik tuan-tuan. Kemudian yang kedua, memilih olehmu di atas engkau, memilih olehmu di atas engkau agar lidah engkau, yakni diam daripada berkata-kata melainkan berkata yang kebajikan. Ini susah, jaga lidah. Sekarang ni akhir zaman, lidah dia bukan lidah ni. Lidah dia kat Facebook tu, type. Betul tak tuan-tuan? Macam-macam type ada. Tuan-tuan tengok, kalau di Facebook tu mengarut sungguh lah. Segala isu semua ada orang komen. Maki hamun semua ada. Hai, bab politik jangan tanya lah tuan-tuan. Pumpang sana, bawa duk maki hamun sana, maki hamun sini. Orang yang tak ada adab tuan-tuan. Bab apa, artis, banyak duk maki hamun. Segala isu tuan-tuan, kita baca tentang komen orang maki hamun. Saya bukan apa, benda yang tuan-tuan tulis di Facebook tu, kita dah mati pun ada tuan-tuan. Ini benda yang cukup bahaya. Jangan tulis bukan-bukan. Ada satu budak tu, dia benci dengan kerajaan PN sekarang ni. Kan kerajaan PN ni kan, Perikatan Nasional. Dia cukup benci. Di Facebook dia, budak ni umur 30 lebih. Kaya budak ni. Rumah besar, kereta pun hebat. Pasal dia jual vape. Dan ni banyak jutawan Melayu jual vape tu lah, yang budak-budak tu kan. Budak sekolah punya ramai hisap tuan-tuan. Saya pun tak tahu nak buat lagu mana. Vape tu, nak marah pun jutawan Melayu yang duk jual vape. Jadi di sekolah banyak udah ada hisap lah ni, apa, word bar lah, apa, pot lah, macam-macam. Jadi tuan-tuan, dia ni jual vape lah. Jadi dia di Facebook dia maki hamun macam-macam. Kerajaan ni begini, macam-macam dia maki hamun. Tiba-tiba tuan-tuan, satu malam tu dia sesak nafas. Bawa pergi hospital, orang Kedah ke Penang macam tu lah. Bawa pergi hospital, mati tuan-tuan. Bila kita tengok Facebook dia tu, dia dengan perkataan macam-macam lagi. Jaga-jaga tuan-tuan nak tulis di Facebook tu. Lebih baik jangan tulis. Kalau tengok komen buruk-buruk, tak usah baca. Boleh lah, tak usah baca. Nak tulis, biar kita tulis benda yang elok lah. Kalau kita nak marah tu, kita marah benda yang elok lah. Nanti kita mati orang baca tuan-tuan. Kemudian, jadi jaga lidah tuan-tuan. Jangan bercakap melainkan benda yang, diam daripada berkata melainkan perkara kebajikan sahaja. Kemudian, apabila ambillah olehmu akan barang yang engkau kenal jua, yakni jangan banyak berkenal-kenal dengan orang. Nampak? Jangan banyak berkenalan dengan orang. Pasal akhir zaman banyak kita berkenalan dengan orang. Kebanyakan orang yang kita kenal ni orang yang tak apa elok lah. Akhlak yang tak apa elok lah. Mungkin dari segi hartanya, mungkin dari segi perbuatannya, mungkin dari segi pegangannya tuan-tuan. Banyak orang yang kita kenal, banyak kita kenal orang kenal-kenal, kita bersahabat dengan ramai orang tuan-tuan. Akhir zaman ni banyak orang yang akhlak dia tak elok. Bukan dia arahkan kita pada kebaikan, arah kita kepada kejahatan. Saya ada seorang sahabat, saya kenal lah, seorang ustaz. Dia mengajar Quran. Lepas tu dia baiklah dengan seorang engineer ni. Engineer ni baik dengan dia. Jadi engineer ni lah banyak bagi dia duit, support dia. Tapi nak ceritanya, isteri engineer ni tak senang. Pasal isteri engineer ni anggap ustaz ni kikih duit laki dia. Padahal bukan dia kikih pun. Engineer kaya, dia belanjalah kawan ni gini, duit banyak. Disebabkan dia kurang senang, dia sihir ustaz. Saya kenal lah ustaz tu, saya kenal. Bini dia saya kenal. Bini dia macam-macam suara dengar kat rumah, suara ni, suara tu. Satu malam dia tengok kereta dia, dia ikut tingkap, tengok ada hantu pocong dalam kereta ni.
Kalau tuan-tuan nampak hantu pocong, tuan-tuan buat apa? Ha? Lari. Jangan, tuan-tuan pergi je. Tuan-tuan pergi, dia lari. Dia macam tu. Saya pun tak berani sangat pun. Tapi begitulah cara berhadapan dengan hantu. Kalau dia ada hantu pocong dalam kereta, jangan tu buat kalut, relax je. Pegang kayu pergi. Dia tak lari, tuan-tuan hak rembuk dengan kayu tu. Sungguh. Itulah yang diajar oleh ulama-ulama salaf. Nabi SAW bila Nabi sembahyang malam, jin ifrit lompat ganggu Nabi. Nabi belasah jin ifrit tu, Nabi tambat kat tiang. Ni hadis sahih sebut. Jin ifrit ni bangsa jin yang paling kuat. Nabi nak sembahyang, dia lompat depan Nabi. Nabi pukul dia dan Nabi tambat kat tiang. Dan Nabi nak bagi tahu sahabat, ini jin yang kacau aku semalam. Jin ifrit ni jin yang paling kuat, bangsa jin yang kuat. Nabi nak tambat bagi tahu dekat sahabat Nabi, inilah jin ifrit kacau aku semalam sembahyang nak tahajud. Tapi Nabi teringat doa Nabi Allah Sulaiman. Kan Nabi SAW doa kan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin minal alamin min ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang mana tidak layak bagi orang setelah aku. Nabi Sulaiman saja yang boleh mempergunakan jin. Jadi bila ingat doa Nabi Sulaiman tu, Nabi Sulaiman yang boleh arahkan jin gini. Teringat Nabi Sulaiman yang doa pada Allah, dia dapat kerajaan yang boleh kontrol jin. Maka Nabi lepas balik jin ifrit tu dalam keadaan hina, dalam keadaan lembek, kena belasah, tuan-tuan. Macam tu lah, tuan-tuan. Ini kita takut. Betul tak? Nampak hantu pocong buat apa? Pegang kayu pergi. Dia tak lari, rembuk je, tuan-tuan. Itu je saya cakap. Sungguh, tuan-tuan, bukan kita nak kata berani gitu. Jangan duk buat apa, ambil video viral satu ke Sungai Duri takut. Bukan macam tu. Pergi katok, rembuk dia. Dia ganggu, tuan-tuan. Biasanya dia lari, tuan-tuan. Imam Mujahid dah pesan dah, syaitan lebih takut pada tuan-tuan daripada tuan-tuan takut pada dia. Dia main ni, dia acah-acah naknya. Dia macam anjing, bukan anjing German Shepherd tu. Bulldog kangal ke hak Turki tu, bukan. Ini anjing liar. Dia kadang-kadang dia main, dia tengok tuan-tuan takut dia. Oh, kawan pun kemain lagi ya. Cuba tuan-tuan berani sikit dengan dia, tak cukup tanah dia lari. Macam tu lah sikap dia. Dia try ya. Tu yang dia main suara muka, dia ketuk pintu, dia tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jenis garang, tobat dia tak berani. Itu jin. Ini yang disebut oleh ramai ulama, tuan-tuan. Antaranya ulama Mujahid, Imam Mujahid. Dia sebut dah, syaitan lebih takut pada kamu daripada kamu takut pada dia. Syaitan ni jin jahat lah. Pernah satu malam Imam Mujahid semayang, ada satu budak main depan dia. Budak hantu. Jin. Kita panggil hantu ke apa, syaitan jin. Dia menjelma dalam satu rupa budak depan dia, duduk depan Imam Mujahid. Kalau kita macam mana? Lari, tidur, demam 7 hari, tuan-tuan. Imam Mujahid, dia nak pergi tangkap budak tu. Dia tahu ni jin. Dia nak pergi tangkap budak tu. Budak tu lompat ke belakang, jin tu lompat ke belakang. Dengar bunyi dia jatuh bergolek, tuan-tuan. Dia takut. Sebab tu kata Imam Mujahid, kalau jin tu menzahirkan diri dia, fa in badalakum, kalau dia menjelmakan diri dia, jangan takut, syaddu alaih. Jin bila menjelma bersikap keras. Tahu keras? Gangster. Dia menjelma dia, nak apa? Aku baru penampak ni. Boleh ke lagu tu? Jelma ya, tuan-tuan, sound. Itu. Bukan tuan-tuan menjelma buat cemas. Kawan apa lagi, boleh makan. Bila dia kacau, main goyang pintu ke goyang apa, jadi keras. Pergi balik sebelum aku keluar lagi, aku lugu pula. Kononnya lah, tuan-tuan. Keras. Tapi bacalah sikit. Auzubillah, bismillah. Baca sikit je, jangan tak baca langsung. Paling pendek auzubillah, bismillah. Tak boleh baca apa, ulang banyak kali bismillah, insyaAllah. Sebab dia dengar bismillah pun dia jadi lemah lah. Tuan-tuan kalau kena tindih dengan hantu, tak boleh bergerak, tuan-tuan ucaplah hati tuan-tuan bismillah beberapa kali, dia akan lepas. Dia akan lemah. Dengan sebutan bismillah pun dia dah lemah dah. Cukup dengan sebutan bismillah, dia boleh melemahkan jin lah. Tapi tak payah buat gelabah lah. Kita bila gelabah bismillah pun tak jadi bismillah lah. Itu yang susah tu. Boleh lah. Jadi syaddu alaih, jumpa hantu kena bersikap keras. Jadi tuan-tuan, jadi gitulah ceritanya. Dia nampak hantu pocong lah. Ni elok dah lah, dah berubat dan dia minta maaf dah lah. Hantu pocong duduk dalam kereta. Dia tengok sekali ada, dia biar lama sikit, dia tengok lagi sekali ada lagi. 3 kali dia tengok hantu pocong tu tak lari, duduk dalam kereta dia.
Hantu pocong tu pun bukan berani sangat pun. Betul tak kan? Dah tuan aku hantar, aku terpaksa lah buat. Betul tak kan? Gitulah hantu pocong tu pun. Jadi tuan-tuan, jangan kita kenal dengan semua orang. Cukup kata pengarang ni, kata Nabi SAW ni, kalau dah zaman tu teruk sangat, cukuplah kita bersahabat, kita rapat dengan orang yang kita dah kenal dia baik. Boleh tak? Kalau ada kawan yang perangai macam hantu, bolehlah kawan, tapi pada-pada lah tuan-tuan. Nah, ada orang kadang-kadang jenis hati busuk, hasad dengki. Ada orang hati busuk tuan, hasad dengki. Dia buat rumah atas reserve, tak apa. Orang lain buat rumah atas reserve, oh galut. Telefon kerajaan, oh ni apa ni, oh ni pagar ni kena reserve lah apa. Busuk hati tuan-tuan. Saya buat rumah, dia elok busu, pagar kena reserve GPS sikit. Silap bajet tak reti. Tapi jauh pada jalan tu, jauh, duduk ada dalam 8 kaki. Memang mesin pun lalu lepas 8 kaki pada jalan. Jalan pun 12 kaki. Mesin padi syah dia tu 17 kaki, lepas sangat dah. Tapi dia pun duduk punya kalut lah mereka. Kalut lah. Telefon GPS berkali-kali, sampai GPS pun malah mai. Pasal mana GPS malah mai? Dalam kampung saya tu penuh yang rumah atas reserve tu. Rumah atas reserve, semua pakai atas reserve. Saya pagar kena sikit je reserve. Kalau ke GPS nak ambil lah, saya bagi runtuh. Betul tak tuan-tuan? Apa sudah hal. Betul tak? Kita guna saat tanah kerajaan, boleh je kita manfaatkan. Betul tak? Berapa banyak orang guna tanah kerajaan? Tuan-tuan tahu durian Batu Kurau tu, bukan kebun ni pun, majoriti semua tanah kerajaan tu. Pergi Batu Kurau tu, TOL tu semua buah TOL tu. Saya kawan saya yang sebulan satu musim dapat 30,000 tu, dia beli kepala tanah je, kepala tanah tu. Kepala tanah daripada jalan, kepala tanah panjang tu, panjang sampai macam Titi Wangsa. Punya tenang beli tuan-tuan. Dalam tu mana ada kebun durian tu, durian Batu Kurau, pantai besar sedap. Sebab durian ni pokok lama-lama, akak dia dah sampai ke tanah tu yang sedap. Banyak TOL. Boleh je kita manfaat. Bila kerajaan ambil, serah balik betul tak? Dia lah kerajaan dah tutup, siapa ceroboh kena tembak, betul tak? Tak apalah. Oh, tapi saya tengok busuk hati sungguh. Busuk hati. Yang duk komen, elok je dia punya garaj dekat apa? Memang garaj dia atas reserve lah. Garaj atas reserve, rumah atas reserve. Tapi nak buat lagu mana tuan-tuan, orang. Saya pun ada berkalut, tapi saya ke belakang jugalah, dia pun suruh ke belakang. Tapi dah ke belakang tu pun terkena sikit. Dah kita dah buat pagar. Rumah saya nak siap dah, lagi berapa persen lagi nak siap lah, lagi mungkin lagi sebulan 2 siap kot. Tapi pagar tu termasuk dalam sekaki ke tanah reserve, tapi dengan jalan jauh. Tapi dia punya lorat saya tak tahu lah tuan-tuan. Lorat sungguh tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak apalah. Tapi Penang dia tak ada reserve, betul kan? Penang ada reserve kan? Ada reserve kan? Ada reserve kan? Tak apalah tuan-tuan. Kemudian lazim olehmu, saya habiskan sekarang berapa? Lagi 3 minit tuan-tuan, boleh ya? Boleh, saya habiskan 3 minit lagi. Lazim olehmu dengan pekerjaan yang khas bagi diri engkau jua, tinggal olehmu daripada pekerjaan yang umum, yakni jangan bekerja dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan orang ramai. Nampak tuan-tuan? Meriwayatkan hadis ini oleh 2 orang, Abu Daud dan Nasai. Baik tuan-tuan. Makna dia tuan-tuan, kita buat kerja kita sudah. Jangan kita buat kerja yang melibatkan orang ramai, bergaul ramai-ramai, menyembang. Ataupun tuan-tuan boleh je kerja kelang, kerja apa, tapi tuan-tuan buat kerja tuan-tuan lah. Betul tak? Kalau tengok ada orang duk sembang, bergosip, tu so duk layan, sembang muka-muka merapu, tak payah, kita buat kerja kita tuan-tuan. Ada pun kerja-kerja yang tidak melibatkan kita, tak ada kaitan dengan kita, tak ada kebaikan dunia dengan akhirat, tak payah terlibat. Dan dalam hadis Nabi pun sebutkan, Nabi sebut dalam hadis 40 lagi, Imam Nawawi masukkan dalam hadis 40, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, daripada kecantikan, keelokan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat pada dia. Jadi tuan-tuan, apa saja yang tak ada manfaat dengan tuan-tuan, yang tidak ada kaitan dengan tuan-tuan, akhir zaman ni tak payah terlibat. Yang kita tengok tak ada kaitan dengan kita, tinggalkan tuan-tuan. Kadang kita tengok ada lelaki bini bergaduh, bertengkak mulut kan, pumpang, lepas tu dia pendiam. Tak payahlah kita pergi lorat, betul tak? Pergi tanya, siapa hang gaduh dengan bini hang tadi? Tak payahlah tuan-tuan, siklah hati dia.
Boleh lah. Benda yang tak ada kaitan kita biarkan, abaikan saja tuan-tuan. Benda yang ada kaitan, lah dia nak bunuh bini dia, barulah kita terlibat. Nampak nak bunuh bini dia, kita pergi tolong. Sakat dia marah-marah dengan bini dia, lepas tu dia okey balik, bibi dia. Benda itu bukan termasuk dalam diri kita untuk kita terlibat. Baik, kemudian tuan-tuan, habis lah. Akan datang kita sambung inilah daripada firman Allah. Di situlah. Dan inilah daripada pihak firman Allah. Itulah yang Abdullah bin Salam mendapat jaminan syurga daripada Nabi kerana dua tu. Pertama, dia bersihkan hati dia daripada bermusuh dengan orang. Yang kedua, Abdullah bin Salam, dia tidak ambil benda dia tak ambil benda, sibuk dengan benda yang tidak ada kebaikan dunia dan di akhirat. Boleh lah. Kalau tengok ada orang bertengkar pasal politik, kalau tuan-tuan tengok tak ada kebaikan kan tuan-tuan tak payah terlibat betul tak? Nanti kita terlibat, nanti kita pula pergi tumbuk dia ke? Betul tak? Nabi Musa nak pergi halang orang yang bergaduh, Nabi Musa tumbuk seorang tu, mati tuan-tuan. Jadi benda yang agak-agak tak ada kaitan dengan kita ni tuan-tuan, tengok mengarut je tuan-tuan, kita abaikan saja. Baik, jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf oleh kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Qul qawli hadza wa